أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Sahabat-sahabat ini kasih sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama dalam kuliah pagi sempena dengan musim kita di kuarantin oleh kerajaan demi untuk menjaga kesihatan semua orang. Alhamdulillah kita hari ini sudah barangkali masuk pada hari yang ke-20 lebih dah, dan kita masih berbaki lagi sehingga 28 hari bulan, itu dalam sekitar 4 hari di bulan puasa. InsyaAllah kita doakan pada Allah agar wabak ini berakhir dengan cepat dan kita boleh kembali menjalani aktiviti kehidupan kita dengan normal seperti biasa. InsyaAllah itulah harapan kita semua. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang dikasihi sekalian, pada pagi ini kita akan berkongsi di bawah tajuk jenis-jenis hak pada hari kiamat. Jenis-jenis hak pada hari kiamat. Kemarin kita telah baca, iaitu pertama, hak Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita tunaikan? Iaitu kita kena menyembah Allah dan tidak boleh kita menduakan Allah Subhanahu wa taala selain daripada hak-hak yang lain seperti hak-hak ibadah pada Allah, hak sembahyang, hak puasa, hak zakat dan ibadat-ibadat yang lain telah pun kita ulas dalam kuliah kita pada pagi kemarin. Kita sambung lagi pada pagi ini, iaitu hak-hak seorang hamba. Antara kita dengan hamba kita ini, antara kita dengan hamba Allah yang lain, ada hak yang mesti kita kena tunaikan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi hamba-hamba ini hak setengahnya ke atas setengah yang lain. Hak-hak setengahnya ke atas setengah yang lain. Ibu bapa
ada hak yang wajib dibuat ke atas anak. Yang ni ada benda yang ayah wajib lakukan untuk anak-anak. Ada benda yang wajib anak buat untuk ibu bapa. Ada jiran yang hak yang wajib dia buat pada jiran yang lain. Jiran ni pula buat kepada yang lain. Suami ada hak dia kena tunaikan pada isterinya. Isterinya pula ada hak yang kena tunaikan kepada suaminya. Demikian jugalah sampai kepada haiwan. Haiwan sekalipun, kita ada haiwan, pelihara haiwan, ada hak yang kita kena tunaikan pada haiwan yang tersebut. Pohon kayu juga ada haknya. Jadi di antara kita sama-sama kita, ada hak yang mesti kita kena tunaikan. Ada hak ini bersifat dengan wajib, ada haknya harus, dan ada benda yang haram kita buat kepada orang lain. Sebut contohlah benda kecil yang haram di antara hamba. Kalau kita menyandarkan sebatang kayu ke dinding rumah jiran kita, maka itu sudah dikira menyakiti jiran kita. Itu benda kecil tapi kita tak terasa yang dianya itu satu hak. Dalam banyak-banyak hak yang ada di antara kita manusia ini adalah hak yang dinamakan darah. Siapa yang mati maktulan, siapa yang mati kena bunuh, ataupun siapa yang dipukul, lalu dia cedera, mengalirlah akan darahnya, pecahlah akan kepalanya. Ini di antara, inilah hak yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Rawahul Bukhari wa Muslim. Awal-awal hak yang akan ditunaikan, diputuskan hukuman di antara hamba-hamba ini pada hari kiamat ialah ad-dima. Ad-dima maknanya darah manusia. Sebab tu kita haram kita menumpahkan darah sahabat-sahabat kita. Dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu 'alal muslimi haramu damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Nabi kata al-muslimu 'alal muslim. Orang Islam dengan orang Islam yang lain haram kita menumpahkan 2-3 perkara. Yang pertama al-muslimu 'alal muslimi haramun damuhu, darahnya tak boleh kita nak tumpahkan. Yang kedua wa maluhu, hartanya tak boleh kita nak cerobohkan. Yang ketiga wa 'irduhu, marwahnya tak boleh kita nak jatuhkan. Kalau kita jatuhkan marwahnya, kita akan ditanya oleh Allah. Kalaulah kita menumpahkan darahnya, kita akan ditanya oleh Allah. Kalau kita menceroboh akan hartanya, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hak-hak yang mesti kita kena tunaikan di antara kita semua pada hari kiamat. Dalam banyak-banyak hak ini menumpahkan darah manusia, termasuk jugalah orang yang memukul orang lain. Orang yang memukul orang lain, alladzi, orang yang memusuhi orang lain, mencederakan orang lain, memukul orang lain. Maka sebagaimana dia pukul orang itu, yuqtassu minhu bid-darbi fi yaumil qiyamah, maka dikisaskan dengan cara pukulan itu pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man daraba bi sautin zulman, siapa yang pukul orang dengan cara yang zalim, uqtussa minhu yaumal qiyamah, dia akan dikisaskan, dibalaskan ia daripadanya pada hari kiamat kelak. Ma min rajulin yadribu 'abdan lahu illa uqida minhu yaumal qiyamah. Rawahu al-Baihaqi wal Bukhari. Kawan-kawan sekalian, Nabi kata, ma min rajulin, mana-mana orang laki-laki, yadribu 'abdan lahu,
dia memukul seorang hambanya, illa melainkan uqida alaih, dia akan dibalas pada pukulan itu pada hari kiamat kelak. Ini semua disebutkan bahawasanya apa yang dibuat oleh kita ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, kita tidak boleh nak mencederakan orang, kita tak boleh nak melukakan orang, tak boleh nak menumpahkan darah orang yang dipandang remeh oleh sebahagian daripada masyarakat kita. Oh, kawal kedebe, kawal kata orang tu, ataupun kawal kedebe, kawal upah orang ni kata orang seorang lagi. Pukul orang, kita upah orang, pukul orang tu pun kita mendapat dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kawan-kawan, tidak boleh kita nak menyentuh tubuh seseorang dalam bentuk kita nak pukul. Setuh gora tak ada masalah. Hatta suami isteri sekalipun, kita tak boleh nak melukakan suami isteri. Tok laki backing, tapa bini siapa berdarah, tuli telinga-telinga, bekah lima pipi ni. Hanya orang panggil perbuatan ni akan dibalas. Dalam pengalaman saya bekerja, saya bertemu satu pasangan, dia tapa suami dia depan saya. Dia tapa suami dia depan saya. Malu suami dia, Masya Allah. Pasangan suami isteri ni ada isu keluarga. Jadi dia pun tapa suami dia depan saya. Saya kata bolah, kalau nak tapa-tapa, boleh saudara-saudari semua boleh baliklah di rumah. Yang dia tapa suami dia, dia ambil beg duit dia macam kotak tisu tu, dia pukul dia punya suami dia. Lepas tu dia tak puas hati, dia pun tubik. Bila tubik daripada tempat jumpa dengan saya tu, maka dia pun ambil jokong kayu, jokong batu, 4 kali lapai tu buat rumah tu, dia pekung suami dia, kena betih suami dia. Ni orang panggil benda yang haram kita buat, lebih-lebih lagi di kalangan suami isteri, ya. Jadi benda-benda begini ceritanya, apa saja yang kita buat, kalaulah benda ni benda diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab menyentuh tubuh untuk memudaratkan tubuh manusia, maka ianya diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu satu perkara. Yang kedua ialah sahibud daini. Ini panjang sikit bicara kita. Orang yang ada haknya ialah sahibud dain. Sahibud dain, ad-dainu maknanya hutang. Kalau baca ad-din, agama, cara hidup. Kalau baca ad-dain, maknanya hutang. Hutang ini, sahabat-sahabat sekalian, satu hak yang tidak akan luput sampai bila-bila. Dan kita kena bayar hutang itu. Selagi nama dia hutang, kita wajib kena bayar. Walaupun kita ni diisytiharkan muflis oleh kerajaan dunia, tapi mesti kena bayar. Usahalah ikhtiar untuk membayar akan hutang orang tersebut. Walau kana syai'an yasiran, walaupun ianya satu benda yang sedikit sekali. Katakanlah saya pergi ke kedai dengan seorang kawan, pergi ke pasar dengan seorang kawan. Bila pergi pasar dengan kawan hamba ni, tengok-tengok ada buah anggur hok comel, maka hamba pun kata naklah anggur ni sekilo anggur ni harga dia RM10. Bila mau nak beli anggur RM10, jamu-jamu setu hala poket, tak teringat bawa beg duit. Hamba pun tak kata ke saya hamba, kawan hamba. Hamba kata RM10. RM10 tu kita kena pahal. Minta RM10. RM10 ni tuan-tuan, utai ke bui. Tu kita kena jelas. Biar jelas. Kawan berutai dengan demo RM10. Bila berutai, walaupun RM10, dia wajib kena bayar. Sebab apa? Sebab itu adalah hak orang. Hak orang. Walaupun dia tu RM10. Orang Melayu ni dia mudah. RM10. RM10 tu gapo? Utai ke guano? RM10 tu. Kena jelaskanlah RM10 tu apa. Tiba-tiba tengok, ajak pergi pasar semula. Mari kita pergi pasar dengan kawan. Malah kawan pergi dengan demo tak bayar utai kawan.
Hutang hak mana? Hutang hak 10 ya bui pinjam beli wahangga mula. Oh, hutang kau tu. Allah demo dengan kawan ni kira 10 ya. Orang Melayu dia ambil sikap mudah. Dia tak boleh macam tu kawan-kawan. Kita kena jelaskan. Maknanya kawan nak berhutang dengan demo ni RM10. Bila kita jumpa, kita ambil duit RM10, kita kena bayar kepada dia. Itu hutang yang wajib kita bayar. Kalau kita tak bayar, di hari akhirat nanti kita akan mengambil hak-hak kita ni, kita kena bayar pula kepada orang ni tadi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat 'indahu li akhihi madlamatun falyatahallalhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha min hasanatihi biqadri madlamatihi fa in lam yakul lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Rawahu al-Bukhari. Siapa yang ada di sisinya buat zalim kepada saudaranya, tak kiralah zalim pada maruah, utat zalim pada tak payah utat dia, falyatahallalhu, maka hendaklah dia minta maaf ataupun dia minta halal pada hari ini. Hari ini kata Nabi, dia kena minta halal, dia kena minta maaf qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum daripada tibanya hari dinar dirham. Duit ni tidak laku lagi. Kalau kita ada hutang dengan orang, kita kena minta halal dengan dia. Kenapa kawan-kawan? Kerana kalaulah kita ni ada hutang apa-apa hutang lah, hutang maruah ke, hutang duit ke, kalau kita tak bayar, hari akhirat kelak kita kena ambil amalan kita kena bayar kepada orang yang kita berhutang dengan dia. Yakni kerugian di dunia kena bayar di akhirat. Kalaulah kita kata ambil pahala kita, bayar yang dia punya, kalaulah pahala kita ni habis, kita kena ambil kejahatan dia, kita yang masuk neraka bagi pihak dia. Jadi benda ni benda kita kena bayar, tak boleh. Sebab itulah kita kena ingatkan bahawa kita berhutang ni kena tulis. Dan kalau kita berhutang dengan orang ni, sahabat-sahabat sekalian, kita kena ada niat untuk membayar. Kita kena ada niat untuk membayar. Kita berhutang dengan orang, kita kena ada niat untuk bayar hutang itu, barulah Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kepada kita untuk bayar. Kalau kita ambil dengan niat tidak membayarnya, maka kita akan payah untuk membayarnya. Banyak dunia lah ni, dunia orang tak reti dosa pahala ni tuan-tuan, dia tak payah hutang. Kadang-kadang dia raya, duit amba tak ada nak bayar hutang. Duit amba tak ada nak bayar hutang. Sedangkan dia boleh beli kereta, dia boleh beli motor, dia boleh pergi melancong. Hutang orang tak saya bayar, tidak boleh lah. Kita hutang orang tu wajib. Beli kereta tu sunat lagi. Belilah kereta, kalau sekadar kereta nak pakai, ada duit tak ada, kita belilah kereta Viva ataupun lah ni Exia. Exia baru 30,000 misalnya. Kita beli Exia 30,000, pakai sekadar. Hak mana kita kerja boleh pitih hak lain ni, kita kena bayar hutang orang. Hutang orang ni walaupun sikit kena bayar. 100 riyal kena bayar, 200 riyal kena bayar, 300 riyal kena bayar, 1 juta kena bayar, 4-5 juta kau kena bayar. Tapi kalau kita tak bayar hutang orang, menjadi masalah. Walaupun kita rasa kita benar atas dunia tak payah hutang orang, tapi kita pergi di akhirat, kita kena bayar juga hutang orang tadi. Ambil pahala kita, check up kitanya. Dahlah kita mati ni pula susah. Orang yang ada hutang ni tuan-tuan, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam kata, nafasul mu'min, ruh orang mukmin ni mu'allaqun, duduk tergantung di antara langit dengan bumi, lidainihi, kerana hutangnya. Bila habis nyawa kat naik alah ke langit, tak pergi alah ke langit. Pasal apa? Sebab ada hutang. Sebab itulah kita kena jelaskan akan hutang-hutang kita ini semasa kita hidup di atas dunia, ya. Kita kena jelaskan baik-baik hutang kita. Bayar, tulis akan segala hutang piutang kita.
Hutang ni banyak lah tuan-tuan. Tak kira lah hutang gapo pun. Misalnya ambo nak beli satu tanah. Kemudian ambo ni pulaknya demo latih sebagai wakil perunding. Wakil perunding 3% daripada jualan tanah ini adalah menjadi milik demo. Runding punya runding lekatlah harga 200,000. Kalau harga 200,000, kalau 3% bolehlah berapa ribu? Boleh 6,000 contohlah. Bila boleh 6,000, tiba-tiba demo tak sewi 6,000 kepada orang yang demo janji tadi. Itu pun dijadikan hutang. Kalau kita berhutang orang lain lagi, demo tak sewi bayar. Begitulah hutang siapa sekalipun kita wajib kena bayar. Wajib kena bayar. Zaman lah ni ramai orang sedih berhutang. Berhutang kat orang. Orang tak sewi bayar. Orang tu pula royak duit tak ada, tapi beli kereta baru. Itu masalah dia. Derak sokmo, belanja mewah. Bila kita berhutang, segala kemewahan hidup yang kita ada ni kita kena kerak lah. Kita kena kerak. Kita kena bayar dulu hutang orang tu. Ni kita buat bodoh, kita buat bengok, kita buat carak kita. Boleh buat, tapi berkat hidup tak ada. Dan kalau kita mati pun panjang kayu pada bayar. Maknanya hutang kita ni terlalu banyak. Kita menanggung pitih pergi di akhirat semaya rajin, puasa rajin, sedekah rajin, zakat waktu habis, tapi hutang orang tak bayar. Tak boleh. Dia kena bayar hutang manusia ni. Walaupun RM1, RM2 kita kena bayar. Banyaklah kawan-kawan semua orang tak bayar hutang ni ramai. Ambo duk pergi ngajar masjid-masjid. Kalau kita buat hutang ni gak lepas isya ke, marilah orang, ustaz ambo ni ustaz, orang tak bayar hak ambo 20,000. Hak seorang makcik mari ngadu di rumah saya. Makcik ni dia bekas misi, dia pecah misi, tua dah lah 70 lebih dah makcik ni. Dia kata ustaz kenal ada orang rumah besar alik sana tu. Kata berapa? Kita kenal lah, tengok kereta dia, tak pernah kecek dengan dia. Tapi kita kenal lah rumah besar dia tu. Dia pakai rumah dia tu Alphard seputih, BMW seputih. Makcik ni pergi minta hutang 30,000 dia berhutang dengan makcik ni. Makcik ni pergi minta rumah dia. Kita tak bayar serabut. Makcik ni kata, pak mampu aku tak rela, pak ke akhirat aku tak rela. Makcik orang kampung, dia pakai kereta mewah. Rumah dia tu 1 juta lebih lah ni. Akhirnya, apa jadi akhirnya? Akhirnya tuan-tuan, rumah dia kena lalu. Orang mari tarik tali merah depan rumah dia, dia menanggung malu dengan masyarakat. Bukan setakat rumah dia kena lalu, rumah ayah dia sebelah, hak duduk atas tanah dia tu pun dengan ayah-ayah dia kena tubik daripada rumah tu. Pasal apa kawan-kawan semua? Pasalnya dia ni tak bayar hutang orang, hutang bank tak bayar, hutang orang pun tidak bayar. Jadi apa faedah kita hidup atas dunia ni? Orang panggil duk tinggal tahik. Dalam bahasa Kelantan sebutnya hidup tinggal tahik. Pasal apa? Hutangnya banyak. Kita dengar orang ngajar, dia ambo hak dia ngajar sendiri ni pun kita kena beringat jangan tinggal hutang. Kalau tinggal hutang dengan bank tak apa. Kita beli rumah, kita berhutang dengan bank, boleh-boleh kita bayar kepada bank. Tiba-tiba kita mati tak apa, takaful ada. Takaful janji dah kalau mau mati aku bayar akan hutang kamu. Tak apa lah gitu. Tapi kita kena ingatlah hutang orang ni kita kena kecil hidup kita. Kita kena kekangkan diri kita. Kita kena susahkan hidup kita ni untuk kita bayar hutang orang. Kita bayar hutang orang. Itulah tuan-tuan semua masalah hutang. Tapi kabar-kabar orang ni duduk syok sendiri. Kita jangan ingat, jangan sedap hati atas dunia ni tuan-tuan. Mati ni dia akan mari pada bila-bila masa. Kita target hutang kita. Kalau hutang melalui bank, apa tak using melalui bank, tak apalah. Tuan-tuan pergi buat pembiayaan, pinjaman Islam. Cara Islam dengan bank rakyat ke, dengan bank muamalah ke, tuan-tuan pergi misalnya, tuan-tuan ada insurans dia tolong cover tuan-tuan. Tak apa. Masalah hutang kita direct dengan orang ni. Kalau kita mati, bila kita nak bayar hak dia? Kalau kita kerja di pejabat kadang-kadang, saya kita, berhutang. Tahi boleh gaji, tak saya bayar. Tahi pecing seksok tu, boleh hadiah pecing beratus ribu, tak bayar juga. Asal memang dia berhutang, niat tak saya bayar dah.
Orang lagu ni tuan-tuan tak bayar hutang orang. Kalau hutang orang tak bayar lagu ni tuan-tuan semua, esok pergi di akhirat kena ambil pahala ni, kena bayar balik pada orang ni. Cakap-cakap halal lah. Oh, demo halal lah. Kau mulah ni mati, demo tak halal. Siya ke dia roh duduk gato langit bumi. Siya ke dia. Memanglah siya ke dia. Tak dia kalau aku halal di dunia pun, banyak lagi orang lain tak bayar. Satu orang ni cerita betul saudara. Putai ni pandai sikit nak cerita, biar kita pakak-pakak beringat. Satu orang dia pergi Mekah sekali dengan saya. Ni cerita lebih kurang 10 tahun lepas lah berkali. Dia pergi Mekah sekali dengan saya. Saya mulanya ngaji Mekah. Lepas tu teka-teka nak pergi Mekah adalah anak-anak murid kita masjid ikut kita pergi Mekah. Setahun sekali pergi buat umrah. Jadi kawan-kawan semua, dia duduk makan sedap. Lepas tu dia pun letak jas depan saya. Banyak butir. Ustaz, kita beli jas 10 butir. Oh, kata banyak beli jas 10 butir. Wah, berapa 10 butir? Berapa sebutir ni? Sebutir ni 1000. 1000 ya. Oh, kata, apa beli banyak ni? Oh, kita nak pergi ke orang tu organisasi. Ustaz, orang-orang yang tolong kita niaga ni, di sana sini yang tolong kita nak pergi. Kata kalau wih kepada orang biasa tak apa, kalau wih kepada orang ada jawatan yang dia kena guna jawatan tu untuk tolong demo. Jadi rasuah hama kata tak boleh. Dia kata kalau ustaz nak kira rasuah lagi ni, dia kata ramai orang masuk neraka lah, dia kata. Dia kata apa? Gak kata dia ada masalah apa, moga neraka luah lagi kalau demo nak sore lagi boleh masuk. Apa kata? Kena ingat molek. Dia pun ceritalah, bela-bela suka lah, bela-bela gora pun, tapi gora beruk lah. Memang hati dia terasa. Kemudian sahabat-sahabatku sekalian, nak ceritanya, ditakdirkan Allah Ta'ala 2 tahun kemudian, dia tu meninggal dunia. Bila dia mati, isteri telefon kamu. Ustaz, abang mati dah. Kata bila mati? Mati pagi tadi. Dia tidur malam lagu ni lah. Dia tidur semalam, nak bangun subuh ni kira tak bangun. Dia sudah meninggal dunia. Masya Allah. Hamba pergilah tolong sempurnakan jenazah dia semua sekali. Dia tak silap hambanya, mayat-mayat dia tu hamba terimbang. Bila hamba sudah semaya siap, hamba pun rayaklah siapa-siapa ada hutang dengan dia ni, kena pakak-pakak sesatlah dengan keluarga dia. Tak apalah. Sesar belakang, keluarga dia panggil hamba. Ustaz, marilah kita nak minta khidmat ustaz sikit. Kita nak minta khidmat, nak tolong mikir sekali berkenaan dengan arwah ni. Hamba pergilah. Hamba pergi rumah dia, hamba tengok ada kereta depan tangga tu 10 butir kereta. Hamba kata kaya ni, si mati ni tinggal harta banyak ni. Lalu hamba pun duduk, sepupu hidup sebelah hamba. Ni cerita betul ni, pelajaran untuk tuan-tuan dan saya. Duduk sebelah hamba ni sepupu dia. Hamba kata isteri duduk sebelah ni. Hamba kata isteri duduk sebelah ni. Lepas tu anak-anak duduklah depan ni. Kita kecek harga mula hayah ni untuk selesaikan masalah dia. Tiba-tiba di sebelah isteri ni ada 5 orang duduk sini. Hamba kata ke sepupu duduk sebelah hamba. Hamba kata, habis bini dia berapa ni, 4 ke 5? Jawab ke sepupu dia, aku sangka 4, rupanya 5. Kata gua anak. Tanyalah demo ni, mana isteri nombor 1? Dia pun ayat hamba. Mana nombor 2? Hamba. Nombor 3? Hamba. Nombor 4? Hamba. Nombor 5 hak mana? Ni apa demo ni? Hamba ni hak nombor 5. Dia janji nak cerai sore hak 4 ni, nak ambil hamba buat bini dia. Kata guana pula. Kata apa lagi tu? Dia kata gemulah ni, dia buat piti hamba 300,000 dah. Dia kata nak nikah dengan hamba pun builah buat 300,000. Kisahlah tu. Bila kita kira kereta dia duduk depan tangga tu, nilai hutang kereta dalam bank tu lebih kurang 2 juta. Nilai kereta. Nilai hutang, bila orang tahu hamba tolong nak ngira hak keluarga dia ni,
Maka amo tulis. Amo capur semua. Hutang muluh ni tinggal lebih kurang 8.5 juta. Hutang dia. Amo tanyalah banyak mana pitih muluh ni ada. Kata ke sepupu dia duduk sebelah amo, dia kata, atas meja tu lah ustaz, pitih dia lah tu atas meja tu. Dengan kad bank dia. Kata mana pitih? Tu pitih. Abo tengok, ada hutang 8.5 juta tu, pitih ada 200 ringgit. Ingat kau 200 juta, 200 ringgit saudara. Masa hidup ni mewah lah. Telefon dia tu kot tepi tu dia sadu dengan mak. Belagak mewah. Dan benda tu tak selesai nak bayar ke mana. Abang kata setakat mana boleh selesai lah. Dia pun jual lah kereta. Pokok dia ni buat keputusan jual kereta belaka. Hak mana boleh pitih bayar sekat-sekat boleh bayar. Hak tak boleh bayar tu serah lah. Akhir sekali tuan-tuan semua hidup dengan mati bawa pergi dengan hutang yang tidak selesai. Mati pergi di akhirat dengan hutang yang tidak selesai. Inilah yang paling kita bimbang. Kalau hutang tinggal 1,000, 2,000, insya-Allah ada orang tolong bayar. Tapi kalaulah tuan-tuan semua dia tidak hutang dia banyak, tak ada orang tolong bayar. Ini satu perkara melibatkan hutang. Ada satu lagi pengalaman yang saya tolong uruskan. Saya nak kongsi selagi ni biar tuan-tuan boleh jadi pedoman sebagai pengalaman saya. Ada satu jiran saya di kampung saya di Jeli tu, dia meninggal dunia. Bila dia mati, isteri dia kata kambak, "Saibun, mu tolonglah." Kita ni walaupun dia panggil ustaz dia kata baru, kelik kampung dia panggil nama sepuluh skala lah. "Saibun, mu tolonglah selesai hamulah ni," dia kata dengan orang. Lagu mana ni aku using ni, dia ni menega gapo dengan orang ni, aku using lah dia ni ada hutang. Amba apa kata? Panggil anak-anak tu belakang. Panggil anak, panggil isteri. Isteri, dua isteri dia ada. Isteri dia mari sekali kumpul dengan anak-anak. Amba kata, kalau dia mau setuju nak minta tolong amba atas dasar sama-sama orang kampung, amba tolonglah. Tapi dia mau kena dengar hak amba royak untuk kita selesai masalah ni. Jadi amba pun tolonglah selesai urusan dia. Amba selesai. Amba kata harta hak ada ni kita jual. Kereta sodok dia ada kita jual. Apa-apalah hak mana ada ni kita jual. Kita bayar hutang-hutang dia. Kemudian amba pun carilah. Amba tanya saya dia. Mula ni si mati ni dia saing dengan siapa? Dia poyaklah kalau excavator dia ni dia saing dengan orang sekian. Kalau kereta dia ni dia suka beki di kedai tempat sekian. Ambo ni jajak. Tahu jajak. Kita jujur pergi nak tolong susah hutang orang mati ni. Kita pun susah, kita pun jajak dia. Pergi kedai ni, pergi ke tempat excavator dia. Kita cari jejak dia tu, jejak serumah tu selama dekat dengan 2 tahun. 2 tahun ambo tolong jejak hutang dia. Jumpa mana kata, ambil nombor telefon, ambo telefon. Kalau tak boleh pergi, ambo pergi. Tak boleh ambo telefon. Siapa orang kata di Perlis nu ada hutang dia, ambo pergi ke Perlis nu. Ambo pergi ke Perlis. Jumpa kata duit mulah ada dengan demo tak bayar kau mulah ni. Dia tak ada. Dulu dia kata ada, pas royak tak ada. Tak apalah hak ni pitih. Mulah duduk dengan dia. Masalah hak mulah duduk dengan orang. Amo jajak. Siapa lebih kurang 2 tahun baru selesai. Tapi berapa orang nak tolong lagu tu? Amo pun tolong ni sebab dia ni orang dekat dengan amo. Malu mata sangat dengan dia. Amo tolonglah. Makan masa. Kesimpulan saya nak buat sini ialah begini. Kalau tuan-tuan seorang peniaga, amba ulang. Tuan-tuan seorang peniaga, tulislah dengan siapa tuan-tuan berhutang. Tak usah malu. Tulis alamat dia. Saya berhutang dengan spare part kereta, saya berhutang dengan kedai acung.
Jalan Padang Garung Kota Baru, nombor telefon dia sekian, amo ambil barangnya sekian, jumlah dia sekian, bayarnya sekian. Tulis biar orang ni tengok tu kan, dia jelas. Bila orang tengok, dia jelas. Oh, dia tak payah hutang sini. Ya, puak kita ni pula, kita malu nak tulis. Oh, banyaknya hutang aku, tahu kau bini aku, nganak aku, malulah aku. Jangan fikir soalan malu. Fikir soalan kalau kita mati, siapa nak selesai masalah hutang kita? Kalau kita tak tulis hutang kita, di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala ambil pahala kita, kena bayar kepada orang. Kita bawa pahala banyak mana kita? Kita semaya tak banyak, puasa tak banyak, waktu tu gani tak banyak. Nak bayar guana masalah hutang kita dengan manusia lain. Adik kita kena ingat molek sahabat. Amo tu lurus kes orang ni. Amo tak ada apa-apa upah, saja tolonglah pasal nak menghormati persahabatan kita dengan dia. Dan sebut ceritanya, kita kena menanggung. Amo tengok-tengok, Masya Allah, sianya kepada dia. Akhir sekali tuan-tuan semua, kita pun tulus desa. Pak tahu kata ke tuan-tuan seorang pun niaga. Ambil bawang mana tak bayar. Ambil ubi stella mana tak bayar. Hak tak bayar dengan orang, tuan-tuan tulis. Hak orang tak bayar ke tuan-tuan, tulis juga. Tapi kalau orang tak bayar, boleh kira lah masa pahala dia boleh kita. Masalah kitanya ialah pahala kita ni boleh ke dia. Hak ni yang bermasalah. Pahala kita ni boleh ke dia. Jadi kita kena ingat molek. Jadi orang yang berhutang itu, kata Nabi, yang mati, dan pada diri dia ni ada zimmah, tanggungan hutang. Lam yusaddidhu lahum fid dunya. Dia tak bayar hutang itu di atas dunia. Fa inna ashabal amwali fil akhirah ya'khuduna min hasanatihi bimiqdarin ma lahum min indih. Ma lahum indah. Orang yang ada hutang dengan orang atas dunia, dia tidak bayar. Dia tak bayar hutang orang. Lam yusaddidhu fid dunya. Ya. Lam yusaddidhu fid dunya. Dia tidak bayar hutang itu atas dunia. Fa inna ashabal amwal, sesungguhnya tuan punya harta itu di akhirat, ya'khuduna min hasanati, ambil kebaikan daripada dia tadi, bimiqdarin, mengikut qadar yang munasabah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi dinarun aw dirham qudiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirham. Mana-mana orang yang mati wa alaihi dinarun, ada hutang 1 dinar ataupun 1 dirham, qudiya min hasanatihi, akan diambil daripada kebaikan dia ni, dia kena bayar kepada orang ni tadi. Sedangkan tuan-tuan semua, RM1, RM2 ni bukan benda besar. Tetapi sebab kita ada hutang dengan orang, kita kena ambil kebaikan kita kena bayar kepada orang lain. Hatu tuan-tuan tak sudah happy atas dunia. Nak hutang kena ingat. Tulis tuan-tuan semua. Hatu Rasulullah SAW sarankan kepada kita sekalian supaya kita ni kena tulis wasiat. Buat 1 buku. Amba ada 1 buku secara peribadi, 1 buku amba ada, amba tulis belakang. Hutang amba ke, orang hutang dengan amba ke, hatta amba bayar berapa, bayar bil elektrik amba tulis. Elektrik bulan Mac kita bayar, internet banking berapa kita bayar, tulis belakang. Amba pesan kepada isteri amba dengan anak amba. Apa amba kata? Kalau sekiranya saya ni mati, wahai anak-anakku, kalau balik ni mati, kalau amba nak pergi luar negara, amba tulis semua. Amba tinggal dengan kad bank. Semua amba tulis belakang. Kalau mati, amba pergi ni mati, di tanah di tempat amba pergi tu, misalnya amba kata, tengok kenyataan ini, tolong bayarlah. Cari duit mana-mana ada ni, tolong bayar balik akan hutang-hutang ini semua. Apa nak sebutkan di sini ialah kawan-kawan semua, kita bimbang, kita menghadap Allah Ta'ala bawa hutang. Bila kita menghadap Allah Ta'ala bawa hutang, kita kena bayar. Nabi sebut tadi, qudiya min hasanatihi, hendaklah ditunaikan
daripada kebaikan dia. Kadang-kadang kita telah buat hutang, tapi sahabat kita sudah mati, cari waris dia tak jumpa. Cari waris dia tak jumpa. Nak buat lagu mana? Kita buatlah 2-3 perkara. Kita buat jariah untuk dia. Jariah untuk dia. Kita ada hutang RM30 tak bayar kat dia, kita jariah, pergi letak di masjid mana-mana, orang tengah buat masjid, buat sekolah, kita niat ini untuk hutang almarhum orang sikit-sikit yang aku sudah berhutang dulu. Kita bagi pahala kat dia, biar boleh banyak pahala dia. Kita akan senang di akhirat. Masalah kita, mujurlah, dia mati dah, hutang dia aku tak kena bayar. Jadi kita duk royak, mujurlah. Mujur gapo? Dia tu tak ada depan mata ya. Di akhirat kita jumpa balik dengan dia. Di akhirat kita jumpa balik dengan dia. Tu kita kena ingat molek. Maknanya kita kena sesar dengan dia balik di akhirat tu. Ni tuan-tuan semua. Siapa tahap kena curi barang orang nak bayar hutang dia, bukan dia. Tak boleh dah. Curi barang orang sebab dia tak bayar hutang kita, tak boleh nak curi. Royaklah sepatah ke dia. Duit demo tak bayar ni, demo tak bayar hutang kawan sekian-sekian. Barang demo ni kawan nak ambil. Pasal hutang kawan demo tak bayar. Banyaklah tuan-tuan. Kecek bau hutang. Di akhir zaman ni tiap-tiap buah rumah orang ada hutang berlaku. Tapi sedihnya kita tak bayar hutang orang, tapi kita hidup mewah. Ni hak paling derita. Tak bayar hutang orang tapi kita mewah. Kalau tak bayar hutang orang, kita selok juga. Boleh kira. Banyak orang duk telefon saya, duk mengadu, ustaz nak buat tak ada ke ayat-ayat doa-doa, nak suruh mudah orang bayar hutang, nak buat lagu mana. Hatta mujur orang Melayu boleh kira sikit alik Kelantan kita ni. Marah lagu mana pun tak berdiri. Kalau mikir supaya alik sana, sahabat kita alik sana tu tak bayar lembu boleh 10 ekor, bedil dah puak-puak dia. Kita ni masih ada pertimbangan. Jadi nak cerita sini kawan-kawan semua, kita kena jaga molek supaya kita semua ni boleh bayar hutang-hutang yang kita ada. Tulislah pesan yang maksipun lebat hutang ni, supaya hak kita dengan sahabat kita di akhirat ni tidak jakit lama. Apa perlu kita buat kawan-kawan semua? Kita perlu buat ialah mudah saja. Kita berhutang dengan orang RM10, tulis aku berhutang RM10. Hak molek lagi jangan berhutang. Demo nak berhutang mudah, berhutang dengan bank. Tentu dah bank akan cari demo. Bank cari demo tak balas dengan bank. Cari demo mati, insurans demo cover. Ada pitih, bulan-bulan kita bayar. Tu kalau kita buat pembiayaan dengan bank lah. Kalau dengan orang negak janji lagu tu, lagu ni janji, tapi kita ni belawak banyak. Kita janji dengan orang tapi kita tidak bayar hak orang. Tu masalah. Jadi pesanan saya, Nabi sebut bahawasanya, ingat molek, man mata, siapa dia mati, wa alaihi dinarun au dirham, atas kepala dia ni ada hutang, walaupun 1 dinar, 1 dirham, 1 ringgit ataupun 10 sen, qudiya min hasanati, diambil daripada kebaikan dia ni, diberi kepada orang yang dia berhutang tadi. Laisa samma dinarun wala dirham. Ni kita kena ingat mulai dah. Walaupun kecil, dinar, dirham, RM1, RM2, tapi kita kena ingat, kita akan ditanya balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Jadi, hak kita dengan hamba, pertama sekali ialah berkaitan dengan kita pukul menumpahkan darah orang lain, dan yang keduanya ialah sahibu dainin, iaitu kita ada hutang dengan orang. Kalau kita hutang kat orang tak apa, jangan tak hutang kat orang. Pitih kita ada, kita hutang kat orang, comel. Tapi tengoklah biar pandai-pandai. Dia jawab soalan daripada Sani Grafik ni. Dia kata, kalau kita bank pun jangan hutang kat orang, tak boleh lah. Bak hutang ada fadilat dia pula. Cuma problem kitanya ialah kita tak bayar. Bagi hutang ada fadilat dia. Masalah kita tak bayar, tu lain cerita. Bank ni gini, katakanlah kita berhutang kat orang. Nabi sebut, satu hari pitih kita duduk dengan orang,
kita boleh pahala 1 Bukit Uhud. Ambo buta dengan demo, saya buta dengan Cik Sani. Misalnya tak, RM10 sehari 1 Bukit Uhud pahala. 2 hari 2 butir Bukit Uhud pahala. Bukit Uhud ni kalau kita Kelantan Bukit Maruk, pahala kita boleh sebesar Bukit Maruk sehari. Sehari 1 Bukit Uhud, 2 hari 2 Bukit Uhud. Oh, kalau puak-puak bank tu ke, orang bank tu dia ke hutan dan bank ada pemilik dia. Nama je bank sekian-sekiannya, bank ada pemilik dia. Pemilik bank tu boleh kaya pahala pasal dia sedia kemudahan untuk orang berhutang, pembiayaan dia boleh pahala banyak. Sehari 1 Bukit Uhud, sehari 1 Bukit Uhud. Cuma problem kita ni ialah kita tak bayar, tu masalah. Jangan salah pada orang yang berhutang, salah kita ni. Orang berhutang kita kena bayar. Dan Nabi kita ajar kaedah berhutang. Kaedah berhutang ialah setiap sen yang kamu nak berhutang tu, kamu kena ada niat untuk bayar. Bila ada niat untuk bayar, Allah Ta'ala akan mudah kamu tu bayar, Nabi kata. Tapi kalau kamu berhutang dengan orang, kamu niat tak si bayar. Mu niat tak si bayar, mulai. Kalau mu berhutang dengan orang, mu niat tak si bayar, akibatnya Allah Ta'ala akan melesakkan juga harta kamu. Atlafahullah, Allah Ta'ala akan lesakkan harta kamu. Jadi kalau kita niat tak si bayar, ngahak kita ni saja. Mentah-mentah kereta penuh, mentah-mentah motor penuh, mentah-mentah rumah masuk ke orang, mentah-mentah kita nega rugi. Macam-macam benda kita buat ni kawan-kawan semua menjadi satu masalah kepada kita semua. Sebab itulah kita kena ingat molek, hutang ni hak yang paling banyak berkait dengan manusia bila dia menghadap Allah Ta'ala sebab kita tidak membayar akan hak-hak orang lain. Kemudian sahabat-sahabatku yang dikasih sikit, nak habis sikit lagi bab ni ialah hak kita dengan hamba juga. Yang seterusnya ialah orang ada masalah hutang apa tu, bolehlah nak tanya khidmat ilmu, boleh calling saya insya-Allah. WhatsApp molek, janji masa molek, kita call dan muka balik. Kemudian ialah yang hak lagi ialah bila kita menuduh orang benda keji. Ini kena jawab juga. Ramyul mar'ati awir rajuli bizina. Kita menuduh seseorang itu misalnya dia ni berzina. Orang yang menuduh orang lain itu dengan berzina dan lain-lain, dia akan dibalas di dunia baik, di akhirat baik. Nah, jadi dia akan dibalas balik. Kalau orang itu menuduh seseorang itu dengan berzina, hendaklah ia di dunia dilaksanakan hukuman had. Kalaulah dia seorang yang penipu, dia tuduh orang, tak boleh buat bagi saksi, dia menipu, maka Hani ni dia kena apa dia ni dikenakan hukuman hudud seperti mana kisah dalam surah An-Nur yang menyebut berkenaan dengan masalah tuduh menuduh di antara kita semua. Jadi tuan-tuan semua, jangan tuduh orang. Sebab tu kita dalam ba'lian masalah. Bukan masalah ba'lian. Orang kita ni, dia kata bini dia ngada misalnya. Bini dia ni ngada. Bila bini dia ngada, dia ngada bukan ke dia setubuh kawan, dia main dengan jantan lain. Baik. Dia tu binimu. Bila mu kata dia mengandung bukan denganmu, mu nak menafikan nasab dia, mu nak li'an, boleh. Kamu pergi ke mahkamah syariah, membuat permohonan. Tapi dengan syarat, mu kena mari 4 orang saksi. 4 orang saksi mengatakan bahawa dia tu berzina. Kata dia ngada bukan anakmu. Boleh mu nak kata, tapi awak bagi saksi. 4 orang mu tengok bini mu tu berzina. Ada saksi dia tu berzina, baru boleh. Kalau dia bukan berzina, tak boleh bawa saksi, maka mu kena hukum hak sebab mu tuduh bini mu berzina. Sedangkan dia tu bini mu. Mu pun setubuh dengan dia. Apa mu nak tuduh dia? Tak boleh. Nak tuduh kena ada bukti. Aku tengok Ustaz Saibu curi lembu. Mana bukti? Aku gidah rumah Tok Bomo. Aku tengok macam cerita nuju Pok Belalai Piramli. Buka tu, tengok dalam ni. Nampak tak nampak anak luar nikah. Mana boleh buat bukti dengan cara nuju? Tak boleh tuan-tuan semua. Tu kita kena ingat molek. Jangan tuduh orang. Gapo-gapo jangan tuduh orang. Gapo-gapo jangan tuduh orang. Tuduh orang tak boleh. Nak tuduh biar ada bukti. Ni gambar kawan tengok. Gambar pun nak gambar original lah.
Tak boleh main gambar edit. Lah ni gambar kita, ni gambar edit. Edit gambar tu masalah lagi. Bak tuduh orang ni kan. Tu tuduh hak zina. Hak menuduh benda kecil sikit. Hak apa ni? Hak tuduh benda kecil sikit tu semua. Benda kecil sikit tuduh. Kita menuduh orang. Contoh ginilah. Orang jatuh ni gelenyak sikit. Telefon ni dia aplikasi untuk edit. Dia pun ambil orang tina lawa-lawa. Orang mana lawa-lawa? Orang Chechnya ke, orang Palestin ke, mana-mana lah. Lawa-lawa. Dia pun tulis lah. Dia tulis di paper, di telefon dia. Dia ambil gambar. Apa ni? Dia pun tulis lah. Dia tulis situ. Dia kata apa? Abang, malam ni malam Jumaat. Jangan keluar ke mana-mana ya. Sayang rindu pada abang. Dia pun edarlah gambar orang tu. Soalan pertama saya, apa hak anda untuk edarkan gambar orang itu? Yang kedua, anda telah menuduh si tuan gambar itu berkata demikian. Adakah dia berkata demikian? Dia tak kata. Maka siapa menanggung dosa? Dia mau ingat senih-senih ke dia mau edit gambar orang itu? Dia mau edit gambar orang itu, tulis. Edit gambar orang, tulis. Buat mana? Kalau mau edit beruk, boleh kira ambil gambar beruk seekor, edit. Beruk kata, apa ni, abang jangan ke mana-mana. Boleh kira kalau beruk. Kalau orang kita nak edar gambar orang, tak boleh dah. Tu nak edar gambar orang. Tulis pula tepi dia kata gapo. Lagi tak boleh. Mu tuduh dia kecek benda tak molek. Nak bayar guana pahala. Pas gambar ada kita atas ke saing kita. Saing kita pula viral ke geruk dia. Geruk dia pergi ke geruk lain. Berjuta dosa kita kena tanggung tuan-tuan semua. Berjuta dosa tu. Satu gambar hok mu post viral untuk orang benda tak molek tu, berjuta dosa kita kena tanggung. Tak juta guana pasal kita rangkaian. Macam ngajar hamba ni. Hamba ngajar di rumah hamba. Hamba buka link ke tuan-tuan. Tuan-tuan pula share ke saya. Saya tuan-tuan pula share pula pada orang lain. Benda ni merebak lagi. Merebak lagi. Tak apa dah. Bukan benda molek. Benda kita ngajar. Kita ilmu, pencerahan, usaha dakwah. Boleh pahala. Tapi kalau kita share benda tak molek, lagu mana akan jadi? Batu dosa kita melibatkan rantaian ni, kita kena ingat molek. 3. Yang keempat, hak seorang hamba ni tuan-tuan semua, kita kena jawab juga pada hari akhirat kelak masalah kita menguasai golongan miskin, memaksai dia dengan kekuatan kita. Pakak kita ada, kita panik orang miskin. Kita menzalimi orang-orang miskin, orang-orang yang susah. Fa innahu yuqtassu minhu yaumal qiyamah. Sebenarnya benda-benda ni semua ni, sebenarnya benda-benda seumpama ini akan dikisaskan pada hari kiamat. Kena ingat molek. Kalau kita buat benda lagu ni kawan-kawan semua, kita menguasai orang dengan cara lagu ni, kita akan ditanya balik oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Kena ingat molek. Jangan kita menguasai wak nyaya kepada orang. Dia dalam bab ni tuan-tuan semua dak. Banyak orang ambil kesempatan di atas ke atas orang-orang miskin. Contoh paling mudah ginilah. Zaman ni tafsir zaman kita lebih kurang. Kita duduk dalam satu jawatan kuasa. Jawatan kuasa ni kita bicaranya pembangunan jejahan kita ni misalnya untuk 10 tahun akan datang, 5 tahun akan datang. Contoh misalnya di kampung A nak buat sekolah, 5 tahun lagi memang kerajaan suruh kita cari satu tapak untuk buat sekolah. Kita ni tahu maklumat ni pasal kita duduk dalam tu. Memang kerja kita pun kerja tu. Kita pun tuan-tuan pergi di kampung tu, kita guna proksi kita pergi beli tanah kawasan mana yang sesuai, kita ambil tanah tu, kita pun cadai pada kerajaan untuk buat sekolah. Ni tapak sesuai. Kelih-kelih pemilik A bin B, sedangkan dia tu hak kita, proksinya kita. Maka boleh pitih lagu tu kita wakilkan kepada tuan tanah yang miskin tadi. Bapa mau beli dia, beli dengan harga murah. Pasal apa beli harga murah? Sebab orang tak tahu cerita. Tapi kalaulah misalnya beli 10 hektar tanah tu,
Beli 10 hektar tanah tu dengan harga 100,000. Bila kerajaan nak ambil buat sekolah, mungkin tuan-tuan boleh jual 500,000. Sepatutnya 500,000 ni, tuan-tuan, boleh ketua tanah tu lah. Apa mu nak ambil kamu? Kita menguasai hak orang miskin. Nyaya ke dia? Kita kena jujur lah. Oh, kaya molek wacik tu rezeki dia 500,000 boleh. Orang kata, apa demo tak beli? Demo dulu. Nak beli mana kawan yang mengurus benda ni? Kalau kawan beli, kawan dosa lah pasal kawan khianat orang miskin. Tak barang ni banyak boh dalam masyarakat kita. Oh, untung molek dia pergi beli. Betul mau beli tapi muak nyaya kepada orang. Buat nyaya pada orang. Supaya juga orang pakak beli barang lalu. Barang lalu kadang-kadang dia pakak dengan orang. Macam-macam lah cerita masyarakat. Dah sebut takut melukakan hati orang. Tapi dah sebut ceritanya kawan-kawan semua bahawasanya kita ni menzalimi orang miskin dalam bentuk moden. Patut si miskin boleh tanah 500,000 juta tanah dia. Boleh 100,000. Bahaya kita 400,000. Kita pergi beli dulu. Tak beli mana. Kita tahu dah projek akan naik situ. Mu tahu mana? Muka kita demo tanggungjawab demo jaga projek tu. Istilah model panggil proksi. Nyepakat guna PT 3 proksi. Pakai ngako nak demo. Dia kena ingat molek benda-benda lagu ni. Pitih ni kita nak belaka tuan-tuan. Tapi halal haram ni kita kena fikir. Yang kita buat zalim pada orang-orang miskin dan sebagainya. Musim ni pula. Musim-musim COVID corona ni. Kita dengan orang miskin. Masya Allah. Masya Allah tuan-tuan semua. Orang beri bantuan kita. Orang telur bagi. Kita ni gigomo ambil kita. Bantuan tak bagi dengan molek. Kita menguasai harta orang miskin cara tak bagus. Bantuan orang beri untuk orang miskin, orang susah. Ui lah ke dia. Demo hak dah kereta dah ambil hak gaponya. Kalau dah ambil begitu, kita kena jujur lah benda-benda gini. Biar kita rasa bangga boleh tolong orang. Ni kita duk gomoh harta orang. Tak boleh tuan-tuan semua. Kena ingat molek ya. Sebab orang yang menzalimi ini Nabi kata fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dhunubihim kana kafafan laka. Kalau kita hukum satu cerita satu orang hamba pergi jumpa Rasulullah SAW. Dia Rasulullah hamba ada 2 orang hamba gini-gini. Hamba pun hukumlah dia. Dia buat benda tak molek hamba. Nabi kita kata dia, kalau sekiranya kamu hukum tu padai dengan kesalahan dia buat, tak apalah. Tapi kalau kamu hukum tadi melebihi daripada dosa mereka, maka hak ni uqtusalahum yaumal minkal fadl. Hak lebih tadi kamu akan dikisaskan pula pada hari kiamat kelak. Fatanahar rajulu faja'ala yabki wa yahtifu, menyebabkan orang ini pembunuh diri dari Nabi, dia pun teriak mengesak-esak pasal dia menginsafi akan dosa dia. Jadi kawan-kawan semua, apa bentuk kezaliman tidak boleh kita buat, khususnya kepada golongan-golongan yang miskin, golongan-golongan yang susah ini semuanya, kita akan berdepan dengan masalah pada hari akhirat kelak. Jadi tuan-tuan semua, kesimpulan kuliah kita pada hari ini ialah hak-hak seorang hamba dengan hamba yang lain. Ya Tuhan katanya, pertama sekali menumpah darahkan orang lain. Yang kedua masalah hutang. Apa sebut panjang lebar sikit bab hutang tadi. Yang ketiga ialah kita menuduh orang lain buat benda tak bagus. Yang keempat, kita menguasai hak-hak orang-orang yang lemah. Ini kawan-kawan dikasih semua 4 perkara yang Tuhan akan, ini hak yang kita akan disoal balik oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak. InsyaAllah pada pagi esok tersambung lagi kuliah kita. Kita mulakan dengan tajuknya ialah hak-hak kita dengan haiwan. Kemudian kita pergi pada tajuk saksi-saksi kepada kita di mahkamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat. Kita pergi di mahkamah Allah ni tuan-tuan semua, siapa saksi kita? Kita buat baik, siapa saksi kita? Kita buat jahat, siapa saksi kita? Ini tajuk yang kita akan ulas bersama pada pagi besok. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi bersama saya. Alhamdulillah, saya tengok orang tengok langsung dengan saya pun. Alhamdulillah, semakin hari semakin meningkat. Memberi semangat pada saya untuk terus berdakwah dalam menyebarkan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk tuan-tuan dan sahabat tuan-tuan. Saya mohon tuan-tuan ambil video saya tadi. Tuan-tuan kak molek bahagia hotel tu, kerak molek bahagia hotel tu, letaklah kereta tuan-tuan,
Tolong ulah dengar pula sekali pula bab hutang ni supaya apa? Kita boleh buat persiapan. Kita bimbang takut-takut kita ni mati bawa hutang tuan-tuan semua. Hamba hak kecek pun serupa, tuan-tuan hak depan hamba pun lebih baik pada hamba. Hamba dak rasa tapi hamba ni cukup-cukup hamba bimbanglah kawan-kawan semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba sekeluarga juga tuan-tuan semua dan kita diselamatkan oleh Allah taala daripada virus yang berbahaya ini dan Allah taala rezekikan pada kita kehidupan yang bahagia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li ahli baitina wa li usulina wa li furu'ina wa liman yantasibu ilayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma barik لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ ما معنا وسلمنا وسلم ما معنا بلغ ما معنا إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, peliharakanlah kami, negeri kami, negara kami daripada wabak yang berbahaya ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami semua rakyat Malaysia kesabaran untuk berada di rumah masing-masing agar kami selamat daripada segala wabak dan boleh keluar daripada malapetaka bahaya ini dengan selamat. Ya Rabbal Alamin, kurniakanlah kekuatan pada kami, ya Allah, mengisi masa-masa kosong kami dengan aktiviti yang bermanfaat untuk keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kehidupan kami, ya Allah. Rahmatilah negeri kami, negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Bukakanlah pintu hati pemimpin-pemimpin kami untuk lakukan yang terbaik pada kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.